أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, karena kamu dijadikan daripada satu, yaitu Nabi Adam AS. Daripada Adam kami jadikan akan istrinya Hawa. Daripada keduanya kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Dalam ayat yang saya baca tadi, falamma balagha ma'u sa'ya, dan tatkala telah balir akan Nabi Ismail alaihi salam. Balir seorang lelaki biasanya umur berapa? 15 tahun, betul tak? Ataupun ada yang 12 tahun. Sekarang ni tuan-tuan, dari segi pemakanan dan tubuh badan, orang lelaki Melayu 13 tahun, ada yang 12 tahun. Tapi masa zaman saya balir 15 tahun. Kira Nabi Ismail ketika itu umurnya 15 tahun. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anak aku nak bagi tahu kamu ni, semalam aku bermimpi anni azbahuka, aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, apa pendapat kamu? Tonton bayang tengok, bapa ni nama Ibrahim mimpi anak dia kena sembelih. Apa pendapat kamu? Kalau kita kata apa? Bapa gila, bapa ni tak betul ni, bapa ni kena masuk wad Tanjung Malim lah. Fanzur madza tara, apa pendapat kamu? Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, buatlah apa yang disuruh. Tonton bayang Nabi Ismail ni punya hebat. Buatlah apa yang disuruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapati aku ni orang yang sabar. Tuan-tuan bayanglah tuan-tuan, Nabi Ismail suruh Nabi Ibrahim sembelih. Dia kata kamu akan tengok aku yang sabar. Kalaulah tuan-tuan pernah pergi Palestin, kubur Nabi Ibrahim ada di Hebron. Saya 3 kali melawat Palestin. Baru ni pergi kali keempat, tak boleh masuk, tak dibenarkan masuk. Jamaah bawa 40 orang, saya tak boleh masuk. Jadi terpaksalah jamaah masuk sendiri. Tak dibenar masuk ke Palestin, tuan-tuan, oleh Israel. Tapi saya nak bagi tahu, kubur Nabi Ibrahim ada di Hebron. Nama tempat tu ialah Masjid Nabi Ibrahim. Masjid Nabi Ibrahim. Kubur dia ada dalam tu. Dalam tu ada Nabi Ibrahim, kubur Nabi Ibrahim. Kubur dia bukan makam. Makam ni tempat singgahan. Kalau kata makam Ibrahim tu tempat singgahan, makam tu lah tapak kaki dia tu. Kalau tuan-tuan pergi di Mekah tu kan, dia kata makam Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pijak di batu tu bergerak untuk Nabi Ibrahim susun bata-bata Baitullahil Haram. Itu makam. Yang kata kubur ni, jasad dia ada di bawah. Kubur Nabi Ibrahim berada di Hebron, di Masjid Nabi Ibrahim. Dalam tu ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishaq, ada Siti Sarah, ada Rifqah. Rifqah ialah isteri kepada Nabi Ishaq. Dan ada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Yusuf alaihi salam. Satu pagi tuan-tuan, diceritakan sedang jamaah dalam masjid tu sembahyang subuh, masuk seorang Israel. Mereka masuk ketika jamaah ni sedang sujud tuan-tuan, dia bawa M16. Dia tembak jamaah tu, semua meninggal, syahid. Bila semua meninggal, rupanya ini caranya Israel nak rampas masjid tu. Akhirnya ditutup selama 6 bulan. Bila dibuka bulan yang ke-7 tuan-tuan, mereka pagar. Untuk orang Islam hanya seluas ini aja. Tiang tu, tiang ni aja untuk sembahyang. Yang lain semua masjid dikuasai oleh orang Yahudi.
Dan yang dikuasai oleh orang Yahudi tu, dalam tu ada kubur Nabi Yakub. Ada kubur Nabi Yakub, ada kubur Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, duduk dekat sini. Kemudian Siti Sarah. Dekat sini adalah Nabi Ishaq alaihi salam dan Rifqah. Kubur Nabi Yakub dan Nabi Yusuf depa tawan. Sebab depa kata apa? Nabi Yakub itu ialah gelaran kepada Israel. Israel itu ialah gelaran kepada Nabi Yakub alaihi salam. Dan satu pendapat lagi kata Israel itu ambil daripada kalimah bahasa Arab Isra, yakni berjalan malam. Bani Israel iaitu kaum yang berjalan pada waktu malam kerana dikejar oleh Firaun pada waktu malam. Mereka lari waktu malam tu, maka digelar Bani Israel, iaitu kaum yang lari malam. Setengah kata Israel adalah gelaran dalam bahasa Ibrani kepada Nabi Yakub alaihi salam. Tuan-tuan, ini cerita dia. Kemudian kubur Nabi Ibrahim tu kalau nak tengok, mereka buat lubang sebesar ini, lubang. Boleh tengok di bawah. Di bawah tu mereka bubuh pelita. Jadi tengok pelita tu. Siti Sarah memang boleh tengok. Tapi kubur Nabi Yakub, kubur Nabi Yusuf, tak ada harapan. Mereka tawan habis. Dibuka hanyalah pada hari kebesaran Islam. Contohnya hari raya haji dibuka. Satu lagi, hari 1 Muharram dibuka selama 10 hari lah. Kita boleh tengoklah kubur Nabi Yakub dengan Yusuf. Hari lain ditutup rapat. Allahu Akbar. Dan insya-Allah ni hari raya haji nanti mereka akan buka selama 10 hari. Kita boleh melawat masuk ke dalam masjid untuk melihat kubur Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi salam. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu cerita dia. Apabila tuan-tuan Nabi Ismail nak disembelih, mereka pakat 2 orang. Tak nak bagi tahu sebab Nabi Ismail, mak dia nama apa? Ini sejarah sikit ni. Mak Nabi Ismail nama apa? Siti Nurhaliza, kepala otak apa? Siti Hajar. Mak Nabi Ishaq nama apa? Siti Sarah. Ini baru penyanyi Siti Sarah Raisuddin. Itu penyanyi. Tapi ini Siti Sarah, mak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ismail Siti Hajar. Kalau boleh tuan-tuan tak payah bagi nama Siti Hajar, walaupun itu ialah mak Nabi Ismail. Sebab makna dia Siti tu datuk perempuan. Siti Hajar ialah batu, datuk perempuan batu. Sedap tak nama? Baru ni ada seorang bagi nama, saya bagi nama anak saya Siti Hajarul Aswad. Dia kata, ustaz, sedap ustaz, ambil sempena Hajarul Aswad. Makna dia tak betul. Siti datuk perempuan, Hajarul Aswad batu hitam. Datuk perempuan batu hitam. La ilaha illallah. Baru ni ada orang bagi nama Nurul Hajarul Aswad. Dia kata, ustaz, elok tak nama ni? Saya kata tak elok. Nur, cahaya. Cahaya batu hitam. Batu hitam ada cahaya ke? Berlit ada, tuan-tuan. Dia mana ada cahaya? Bagi nama elok-elok, tuan-tuan. Abdullah Khairi, hamba Allah yang baik. Aku lah. Kan? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi di rahmati Allah, Siti Hajar, mereka pakat tak bagi tahu. Lalu mereka keluar. Dikatakan keluar pada hari, tuan-tuan, 11 Zulhijjah. Setengah ulama kata 10 Zulhijjah. Kita kena ingat, pada 9 Zulhijjah ialah hari wukuf. Hari wukuf, hari yang mustajab doa. 9 Zulhijjah, kita duduk di Malaysia, apa yang disuruh oleh Nabi? Puasa. Kalau boleh tuan-tuan, Masjid Sungai Buloh ni, kan, 9 Zulhijjah tu puasa ramai-ramai. Kemudian kita buat buka puasa beramai-ramai di sini. Lepas buka puasa, sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, kita pakat takbir ramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak raya lagi tau, baru takbir tu. Kan? Pakat takbir. Pahala cukup besar bang. Doa mustajab. 9 Zulhijjah, hari wukuf. Bila hari wukuf, tuan-tuan, dikatakan pada 10 Zulhijjah, Nabi Ismail bergerak dengan Nabi Ibrahim. Apa tujuannya? Untuk disembelih. Tuan-tuan tahu di manakah tempat Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail? Di Mina. Siapa yang pernah pergi umrah, tuan-tuan tengok ada satu jejantas. Di atas ini ialah railway kereta api yang dibina oleh KTM, kereta api tanah Melayu, dan yang bawa tu masih lagi orang KTM.
Itu hebat orang Melayu kita ni, kan? Sebab yang buat ini adalah syarikat Cina. Lalu yang boleh masuk untuk buat hanyalah orang Islam. Diambil di antaranya orang Islam kita, orang KTM, kereta api tanah Melayu. Driver dia orang Melayu kita, orang Islam kita. Tuan-tuan tengok ada satu railway tu, tuan-tuan tengok dekat Mina jalan. Kalau naik bas lah. Jalan-jalan, tuan-tuan tengok belah kiri, di atas ini adalah Istana King Malik Fahad ataupun Malik Abdullah ataupun Malik apa sekarang ni? Aku pun tak tahu nama raja sekarang ni. Penin tu kan. Tu Malik dia lah. Malik Abdullah Khairi lah, senang. Payah susah hampa pun tak tahu. Kan? Dekat tu, tuan-tuan tengok sebelah sini. Tengok tu ada istana raja. Tengok belah kiri tuan-tuan, atas bukit. Tuan-tuan akan tengok ada macam rumah, apa nama, yang tepi pantai tu orang panggil apa? Rumah api. Tuan-tuan tengok atas bukit tu macam rumah api macam tu. Dia ada ni pintu. Itulah tempat Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Sebab tu kalau siapa yang pergi dengan saya akan tunjuk tuan-tuan. Tapi tak boleh naik lah sebab tinggi. Itulah tempat Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail AS. Tuan-tuan, ketika mereka pergi, mereka bukan pergi sekali. Dikatakan Nabi Ismail pecah belah sini, Nabi Ibrahim belah sini. Siti Hajar tak diberitahu. Kalau bagi tahu tuan-tuan orang perempuan, boleh kita bagi tahu bini kita, yang nak pergi dekat sana nak sembelih anak. Muazzin dia sembelih tuan-tuan. Kan? Mesti tak bagi tahu punya. Depa pakat dua orang, kemudian pakat bergerak. Bila bergerak berasingan. Ketika berasingan tuan-tuan datang syaitan yang namanya Iblis. Iblis ni tuan-tuan ialah gelaran kepada syaitan yang namanya Azazil. Nama sebenarnya Azazil. Gelaran dia Iblis. Ambil daripada apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba tu enggan. Bila enggan, Nabi suruh patuh, Allah suruh patuh, yang ni sujud bagi penghormatan kepada Nabi Adam. Dia tak nak, maka disebut aba wastakbara, yang ni enggan. Bila enggan, digelar Iblis. Jadi kalau tuan-tuan tak nak semayang, adik-beradik ada tu, boleh sebutlah Muhammad Iblis. Iblis tu maksud dia enggan, tak nak ikut perintah Allah, maka digelar Iblis. Nama dia Azazil. Macam Nabi Adam lah, nama dia apa? Adam. Gelaran dia Abul Bashar. Abul Bashar, yang bapa manusia. Nama dia Adam AS. Gelaran dia Abul Bashar. Iblis, gelaran dia Iblis, namanya Azazil. Bila Nabi Ismail jalan sampai di Mina, tuan-tuan, Iblis datang. Wahai Ismail, bapa kamu ni gila. Ada nak sembelih kamu. Tuan-tuan, apa yang dibuat oleh Nabi Ismail? Dia ambil 7 ketul batu. Bila dia ambil batu tu sebesar ini aja. Nabi Ismail sebab tu melontar disunatkan sebesar ini. Saya pernah pergi melontar buat haji. Melontar yang ke-7, yang ke-8 tu dah habis dah. Sekarang ambil besar ini. Arab tu, ya akhi, mamnu, tak boleh. Hadza laisa sunnah, tu bukan sunnah. Sunnah hadza saghir, dia kata besar ini aja. Saya dalam hati, sunnah tak sunnah. Aku yang ke-8 ni saja seronok-seronok kan. Dia kata mamnu, tak boleh. Saya pun aku cakap Melayu tu, aku suka aku. Arab tu tak faham, mampu lagi kan. Saya pun bawa, bang, orang tegur tuan-tuan, kita kena ikut. Tuhan bayar cash. Saya pun ambil tu. Nabi Ismail buat macam mana? Ambil batu tu, bismillah ya Allahu akbar, rajman lisyayatin wa hisbih. Itulah kita tuan-tuan bila rejam masa di Mina nanti sebut bismillah ya Allahu akbar, rajman lisyayatin wa hisbih. Aku rejam syaitan dan kuncu-kuncunya. Buang macam tu ya. Saya masa tu hari terakhir, hari ke-13, kan 13 tu, saya pun bismillah Allahu akbar, rajman lisyayatin wa hisbih. Ni nak tuju syaitan. Ambil yang kedua, yang ketiga kan, yang ke-8 tak ada dalam senarai, besar ni batu, rajman lisyayatin wa hisbih. Pum, kata dia kena batu tu, dia melantun, pumbuh kepala aku. Berdarah tuan-tuan. Bini kata padan muka. Bini tu tak mau dengar kata sangat. Tok Arab tadi kata dah,
besar ni je, yang abang ambil besar tu buat apa? Tak nak tuju syaitan. Dia kata abang kot syaitan. Dia kata. Oh tuan-tuan, sebab tu Nabi Ismail ni bila dia berjalan sampai satu tempat, dia ambil 7 batu. Tiba-tiba datang iblis. Wahai Ismail, kamu tahu dah bapak kamu ni tak betul ni. Ada nak sembelih kamu, mimpi ni. Dia ambil, bismillah ya Allahu Akbar, dengan nama Allah yang maha besar. Rajman lisyayatin wa hizbih, aku rejam syaitan ni dengan kuncunya. Boom. Syaitan tu, iblis ni lari, datang pula. Dia 7 lagi, 7. Bila 7, maka dia menjadi wajib haji. Inilah dia wajib haji. Wajib haji tak buat, kena bayar dam. Rukun haji tak buat, tak dapat apa, kena khata haji tersebut. Ni wajib haji. Tapi melontar tuan-tuan, kalau siapa yang mengaji, melontar ni boleh wakil dekat orang. Dia melontar yang pertama. Bila melontar yang pertama, itulah lontaran namanya Jamratul Aqabah. Ini cerita pasal khusus haji ni. Siapa sini yang pernah pergi haji? Dekat tengok. Seorang pun tak ada. Oh ya, biar betul-betul yang apa teruk mesti yang apa. Kan? Siapa yang dapat tunai haji nak cerita sikit sejarah ni. Kemudian jalan lagi, jalan-jalan, datang iblis ni Agazil. Dia ambil 7 batu, bismillahi Allahu Akbar. Kita orang Melayu boleh sebut Allahu Akbar. Tapi ada satu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat sana nanti, tuan-tuan akan tengok muka punya cantik, hidung mancung, putih ni, tapi dia tak boleh sebut kaf. Dia akan sebut kaf tu jadi ca. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tak bangsa apa? Turki. Turki ni dulu ni boleh cakap Arab. Ketika kerajaan Ottomania, apabila Kamal Atatürk tuan-tuan, dia rampas kuasa, azan dalam bahasa Turki. Akhirnya tuan-tuan, azan bila bahasa Turki, mereka tak boleh sebut kaf. Kaf tak disebut. Orang Turki bila sebut kaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu kalau mereka talbiyah, Allah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lahu. Calo habis balik tuan-tuan. Mereka tak disebut kaf. Macam kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik kan. Mereka tak boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Tu Turki ni geng. Muka punya segak. Tuan-tuan menikahlah. Isu abang dia tak boleh sebut abang. Acbang. Jam lawak tuan-tuan. Ni cerita dah. Akhirnya bila dia sebut bismillah Allahu Akbar, rajmal lisyayatin wa hizbih, syaitan lari. Akhirnya sampai lagi, maka itulah Jamratul Ula Wusta Aqabah. Inilah wajib haji. Sampai tuan-tuan di ujung sana, apa yang berlaku? Dikatakan Nabi Ibrahim AS, tengok anak, siapa tak sayang anak? Saya nak tanya tuan-tuan sayang anak tak? Jangan duk bohong. Anak ni siapa tak sayang tak tahu lah. Kan? Sebab tu saya selalu cerita lah kan. Saya ni ada ayah selalu cerita, sini pun cerita juga, tapi tak apa ulang-ulang. Benda ni benda baik. Ayah saya ni cengih, tahu tak cengih? Orang utara kata cengih. Orang bahasa surat kata apa? Garang-garang. Kan? Ayah saya ni cengih. Saya pula masa kecil ni, besar-besar ni. Adik umur berapa adik? 15. 11 orang besar ni lah. Buah-buah tahu tak buah? Bukan boleh duduk macam ni. Dia berjalan sana, dia lari sana, buah-buah. Nah, buah ni lasak. Bukan lasak, nakai lah. Saya ceramah di Johor, saya kata saya ni buah. Ada seorang angkat tangan. Ustaz keturunan binatang apa ustaz? Binatang apa? Buah ni nakai kan. Tapi saya cakap pandai. Oh, cakap pandai. Daripada dulu cakap pandai sampai sekarang lah. Sebab tu disebut dulu kini selamanya. Cakap pandai. Allahu Akbar. Saya masa sekolah petang tu, saya akan bagi tahu kawan-kawan, jom kita pergi mandi sungai. Dia orang kata apa lelah nak mandi sungai apa, kami kan pandai berenang dalam sungai tu. Saya kata jangan takut, kamu tak boleh berenang, aku selamat. Maksudnya dia orang lemah, saya selamatlah. Dia orang mati ya tuan-tuan. Cakap pandai kan. Allahu Akbar. Dia kata okeylah, kita ikut lah pergi mandi sungai. Masa tu umur 11 tahun macam ni. Mandi sungai tuan-tuan, mana ada swimming terang? Swimming without terang.
Memang telanjang betul dia. Ni duduk atas pokok ni, terjun dalam sungai tu. Kira Pandanela renong. Boleh somersault tu. Tung. Kira kalau saya duk berenang lagi, saya boleh dapat Olimpik tuan-tuan. Swimming without trunk. Ni atas berdepung. Kawan tak boleh berenang. Tuan tengoklah. Saya duduk atas. Woi, telanjang ni. Tung. Orang perempuan naik motosikal. Buat tak nampak. Kami semua telanjang. 30 orang lebih. Terjun ni. Tung. Boleh berenang di bawah tu. Punya hebatnya. Dia orang tak boleh berenang. Dia akan berjalan. Jalan. Nak berenang tak boleh. Jalan. Jadi main kerja-kerja ni. Dia orang nak tangkap saya. Memang tak dapatnya. Sebab dia orang jalan. Dia orang nak tangkap saya selam. Bila selam, saya boleh berenang dalam air tu macam ikan sepat. Dulu lah. Sekarang ni selam timbul balik tuan-tuan. Bukan ikan sepat, gajah tuan-tuan. Tak boleh buat apa. Jadi bila saya selam tu, dia orang nak tangkap tak boleh. Saya timbul. Dia orang nak tangkap, saya selam. Bila saya selam, semua selam. Saya tak kenapa dia orang selam. Dia orang bukan pandai berenang. Ini pelik. Saya pun angkat kepala perlahan-perlahan, bagi mata duduk di atas air tu. Tengok kenapa tak selam bang. Bapak saya duduk atas tebing dah. Bapak saya cengih tuan-tuan, bengis tuan-tuan. Dia tengok tu. Woi! Naik! Suara dia garang tuan-tuan. Sebab tu saya terikut suara dia. Dulu dia jadi imam ni, baca khatib, baca khutbah tahun 60-an. Tak perlu mic. Alhamdulillah. Memang tak ada mic. Nak perlu mic apa? Suara dia garang. Jadi saya pun terikut. Dia kata, naik! Rupanya tuan-tuan, dia lipat wayar telefon ni. Wayar telefon dia lipat. Hang naik lagi siap. Saya tahu dah, wayar telefon di belakang. Ayah, tak mau! Kawan-kawan ni cabut lari habis dah. Semua tinggal baju. Tinggal apa? Swimming without trunk. Lari ni, berbogel ni lari. Saya naik. Saya tahu memang kena teruk dah. Ayah tak mau. Tuan-tuan bayanglah, kulit ni, kulit originalnya bang. Bukan kulit unta, kulit betulnya. Swimming without trunk. Naik, dia bagi. Wayar telefon bang. Wayar telefon tu, dalam tu ada kuprum, betul tak? Kena tu, dia lipat. Kira dia bagi tu, bagi satu, dapat dua. Maksud dia dua dalam satu. Lepas fiam tu, kulit terkeluar. Terkeluar kulit ni, berdarah. Ayah, sakit. Sakit tak sakit dia bagi. Bagi kali kedua, 4 dekat punggung. Tinggal lagi 2 je balance. Ayah, kali ketiga tahan ya. Fiam, kali ketiga, punggung ni tak ada kulit dah. Ni keluar kulit ni. Ni isi merah ni. Mula berdarah. Tuan-tuan, bila berdarah tuan-tuan, ayah, lari balik. Lari macam penguin tu. Nak jalan sakit bang, baju tinggal bang. Ni, terus lari balik. Tuan-tuan bayanglah, swimming without trunk. Ni, telanjang bogel ni, lari balik. Mak duk tunggu dah. Mak, kenapa? Ayah tibai, ayah rotan. Berapa? Dia bagi 3. Mai aku tambah 2. Mak dulu tuan-tuan kena rotan nak tambah 2. Mak sekarang kena cubit sikit dah. Surat lawyer sampai. Tu anak tak jadi manusia. Anak tuan-tuan tak berkat. Sebab apa? Kita tak hormat guru. Ni, mak dulu kena 3 nak tambah 2. Allahu Akbar. Mak sakit. Tuan-tuan, saya kena rotan bukan kerana saya mandi sungai. Kerana dah pukul 6. Asar tak semayang lagi. Jadi saya jadi ketua, bawa semua kawan-kawan tak semayang. Kepala dia, aku lah. Tu yang kena teruk. Bila kena teruk, pergi semayang. Lepas semayang asar, nak semayang, nak rokok pun sakit bang. Isi tak ada ni, kulit dah tak ada. Bila dah rokok, dia cekang. Dia akan keluar air bisa. Pakai kain, dia melekat. Semayang ni, Allah, semayang diriah. Lepas semayang asar, semayang maghrib, biasalah. Lepas maghrib, waktu makan. Mak pujuk mak. Airi, makan. Kita protes lah. Makan. Anda tahu sakit bungkuk tahu.
Protes macam kan, mai makan tu, dia mula suara tinggi, makan nak duduk nak boleh lah. Sakit lagi protes kan. Tapi pergi makan tak? Makan. Mak tengok, ayah pun tengok. Wahai bapa, wahai ibu, kita anak kita ni, kita pukul dia, kita cubit dia, kita kutir dia lah, kita buat macam-macam. Masa mana kita tengok sayu kan? Masa dia tidur je tak? Tuan-tuan jangan bohong. Tonton bubuh penampak, bang! Tiba-tiba dia tidur atas rebah kita. Lepas tu tuan-tuan tengok berlinang air mata. Jadi bila dah saya makan sembahyang maghrib, Isyak, saya masuk tidur lah tuan-tuan. Ni punggung ni berdenyut ni. Allah, nyut Allah. Bukan kemut bang, berdenyut bang. Hampa gelak bang, mai aku tiba bang kau. Ni nyut berdenyut ni. Sakit ni Tuhan saja yang tahu bang. Wajah telefon tu yang tarik tu. Dia kan kecil tu. Tak tahu lah. Sakit ni tidur menerap. Nak melentang tak boleh, menerap lah. Duk tahan ni. Duk tahan. Pejam mata dia tak boleh. Mata ni duk tak boleh lena. Tengah duk pejam mata tuan-tuan, bapak saya tolak pintu. Dia ingat saya tidur, dia masuk pelan-pelan. Dia masuk, dia duduk, dia selak baju. Selak tuan-tuan. Punggung saya tak ada kulit. Semua isi ni merah ni, berdarah ni, air bisa keluar. Dia tengok-tengok, dia celup tangan dalam minyak angin. Dia celup, dia sapu. Sambil pasu dia kata apa? Ya Allah, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Aku buat zalim ke anak aku. Kalaulah aku buat ni kerana hawa nafsu aku, ampun dosa aku, ya Allah. Menangis dia. Saya duduk dengar. Oh, hang balun aku, hang teriak. Hang tak tahu tak aku sakit. Ni sakit ni tak tahu nak kata dah. Dia sapu. Kita biarlah tuan-tuan, buat bagi lena dia sapu. Habis dia sapu tuan-tuan, dia tutup, dia duduk sebelah saya, dia angkat takbir. Allahu akbar, dia sujud. Ketika dia sujud, dia doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, kau jadikanlah pasangan aku, hablana min azwajina wa zurriyatina, dan zuriat aku qurrata ayun, penyejuk mata, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, kau jadilah ni anak aku ni seorang imam besok. Ni doa ayah. Rupanya doa tu sampai sekarang. Ni lepas tu dia angkat kepala, ya Allah, aku pukul anak aku, bukan aku nak pukul, tapi aku nak tunjuk dekat dia kerana tak semayang asar. Ini hukuman dia. Tapi ingat, kalau tak semayang juga, hukuman di akhirat esok lagi dahsyat. Saya ingat sampai sekarang ni. Kerana apa? Rotan bapak saya, doa bapak saya. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah bapak saya tak doa, saya tak rotan, saya tak tahulah siapa saya sekarang ni. Nak jadi apa tak tahulah. Mungkin Perdana Menteri yang 2.6 bilion tu tuan-tuan. Tapi kerana doa ya saya jadi manusia sekarang tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, ini satajiduni insya-Allah minas sabirin. Nabi Ibrahim letak. Bila letak tuan-tuan tak sayang ke anak? Ni duk tengok ni, umur 15 tahun. Dikatakan Nabi Ibrahim tak gamak, tak mampu nak sembelih. Lalu dikatakan tuan-tuan, apa kata Nabi Ismail? Wahai bapakku, kalau tak sanggup, kau tutuplah muka aku. Kau tutup muka aku, kau sembelih. Nabi Ibrahim nak sembelih ni anak bang. Tuan-tuan sanggup tak? Suruh sembelih lembu pun tak nak. Tengok baru ni kan di Kelantan tu, yang sembelih tu, sembelih umur 82. Umur, kalau boleh bagi yang muda-muda macam abang kita, Abang Syah ni kan, muda-muda dia pegang tu, ini 82. Lembu tu terpelanting. Ini bagi muda tu. Dia perlu tenaga bang. Ini umur 78. Sembelih lembu, terpelanting, lembu tak mati. Kalau boleh bagi yang muda-muda bang, bagi kuat pegang tu. Sebab dia nak sembelih ni, jangan tarik terus. Tarik sikit, tolak, bagi keluar darah. Kali ketiga, habis. Ni kita lembu tu, lepas teruk ni. Oh ni kadang kawan tu. Sebenarnya pisau pun tajam. Sebab ini sunnah Nabi. Tajamkan pisau ni. Ni kan, tajam, tarik sikit, bagi dia luka, keluar darah, tolak ke bawah. Kata, habis. 3 ya. Ini nak kawan tu. Wah. Dia nak abang, oi teruk oi.
Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ni Nabi Ibrahim tuan-tuan tak tengok Allah anak bang nak sembelih. Apa yang dibuat Nabi Ismail kata, tutupkan muka aku, kemudian hadapkan aku arah kiblat, sembelihlah. Nabi Ibrahim tengok, wahai bapa, kalau tak mampu kau tengokkan muka kamu ke langit, sembelihlah aku. Dipegang pisau, ditarik, tak jadi apa. Lalu Nabi Ismail kata, kamu tak mampu ke nak sembelih anakmu? Ini urusan Allah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Aku jadi orang yang sabar. Buatlah. If'al madza tu'mar. Buat perintah Allah. Dia tarik kali keempat, dia ni ketiga dia katakan, Allah gantikan dengan seekor kibas. Kibas itu diambil ketika mana Habil dan Qabil. Ingat tak? Diganti oleh Allah kibas itu sebagai gantinya Nabi Ismail alaihi salam. Allahu Akbar. Itu cerita dia. Maka kita tuan-tuan, apa yang kita nak buat ni? Bila kita tengok tentang korban ni, korban tu masuk apa? Daripada kalimah qaraba. Qaraba tu nak dekat diri dengan Allah. Jadi kita 9 Zulhijjah ni, kita pakai puasa ramai-ramai. Sebab mereka wukuf di padang Arafah, mustajab doa. Ketika beralih matahari ni, maksud dia macam tu, masuk waktu zuhur, mereka ramai-ramai berdoa. Mustajab. Kita puasa lah. Bila beralih waktu zuhur, kita pun doa sama-sama. Mustajab. Ya Allah, aku ada isteri, ya Allah. Isteri aku ni aku suruh pakai tudung, tak nak pakai, ya Allah. Nak buat macam mana, ya Allah? Buka pintu hidayah dia, ya Allah. Doa masa tu. Aku ada suami aku teruk, ya Allah. Nama aja soleh, tapi teruk, ya Allah. Ya Allah, kau bukalah hati isteri, suami aku, ya Allah. Anak-anak, mustajab doa. Sebab baru ni ada seorang lelaki anak muda datang jumpa saya. Ustaz, saya doa lama dah Ustaz, nak cari isteri solehah. Tu dapat tak? Dapat dah Ustaz. Alhamdulillah, bagus Ustaz. Saya kata, bagus macam mana? Dapat Ustaz solehah. Solehah apa? Solehah binti Din. Solehah binti Din tak jadi Ustaz. Isteri solehah ni apa? Qurrata ayun, penyejuk mata. Penyejuk mata. Sebab tu tuan-tuan, kita doa pada 9 Zulhijjah ni. Dan siapa yang berpuasa, Nabi kata, puasanya seperti mana pahalanya 2 tahun. 2 tahun puasa. Ingat tak? Puasa 6 seperti mana setahun. Ingat tak? Man sama Ramadan summa bisitati min Syawal kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia sambung dengan 6 puasa Syawal, seperti mana puasa setahun. Jadi nak dapat 2 tahun, puasa 9 Zulhijjah. Dapat 2 tahun. Jadi 2 tahun tak payah puasa. Banyak pahala. Jangan. Macam bayar buat kursus haji baru ni. Saya kata tuan-tuan pergi Masjid Haram, siapa semayang 1 rakaat 100,000 pahala. Di Masjid Nabi 1,000 pahala. Masjid Aqsa 500 pahala. Masjid, apa nama masjid ni? Sarjana Utama 27 kali ganda. Masjid Haram 1 rakaat 100,000. Dia orang kata, Ustaz, kalau macam tu balik nanti tak payah semayang Ustaz, pahala banyak dah, dia kata. Jangan macam tu, Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita puasa. Puasa tu seperti mana pahala 2 tahun. Doa mustajab. Mereka wukuf di padang Arafah. Saya cerita dalam YouTube. Pada 2006 ni tuan-tuan turun doa. Saya 3 hari bulan nak bertolak, nak bawa 29 orang. 29 orang kan, orang tu bagi dapat visa. Duk tunggu visa ni sekarang ni. Kalau dapat, alhamdulillah tuan-tuan. Dan siapa yang nak pergi haji, saya nak buat kursus pada hari Sabtu ni di Masjid Bandar Seri Puteri. Kursus terakhir. Jadi siapa yang nak pergi berdengar boleh pada pukul 9. Ada taklimat haji ataupun kursus haji. Apa yang nak dengar lah tuan-tuan. Kursus haji di Bandar Tasik Puteri 27 hari bulan, hari Sabtu, insya-Allah. Siapa yang berminat bolehlah. Dan alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada 2006 saya bawa jamaah haji. Bukan ramai, 25 orang kan. Saya kalau tuan-tuan nak pergi dengan saya bawa 25 orang kan, 30 kan. Sebab ni package BBIP. Dia melalui tabung haji, tapi package swasta. Tak perlu kuota. Ini memang kuota BBIP punya. Habis harga dia mahal lah. Harga dia hampir dekat-dekat 40,000. Jangan 4,000 Bangladesh ya. 40,000 tuan, dekat 40,000. Tahun depan siapa nak pergi jom, tapi 40,000. Dia tak perlu package, cuma daftar dengan tabung haji ya. Tapi insya-Allah kita akan uruskan visa. Jadi 2006 tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, saya bawa 25 orang kan.
Kebanyakan BBIP lah tuan-tuan, datuk-datuk, Tan Sri. Kalau tuan-tuan tak ada datuk Tan Sri, tak payah. Saja melawak aja. Bawalah. Tuan-tuan, ada seorang pakcik ni ketika wukuf di padang Arafah 9 Zulhijjah. Saya bawa macam mana? 8 hari tarwiyah tu kami tak bertolak lagi. Kami akan bertolak bila? Pada hari 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu baru bertolak. Jamaah lain semua seluruh dunia 8 tu pergi dah. Kami 9 pagi tu semayang Masjid Haram. Masa tu orang tak ada. Tuan-tuan akan tengok masa itulah Masjid Haram Baitullah tu kelamunya diganti. Pada lepas subuh tuan-tuan akan tengok macam mana diganti. Boleh ambil gambar. Dia akan turun, naik. Bukan naik automatik, tak, ada orang tarik naik. Kemudian diganti, dijahit. Pada 9 Zulhijjah pagi tu kebanyakan jamaah haji duduk di Arafah. Jadi kami semua tengok semua ganti kelambu. Kemudian pukul 10 baru bertolak wukuf lah. Wukuf sampai sana pukul 12. Kemudian wukuf lah di padang Arafah. Masuk waktu zuhur, saya akan bagi tazkirah. Macam khutbah lah. Khutbah Arafah 25 orang. Pom. Pasti menangisnya. Kalau tak menangis tu tak tahu tuan-tuan. Tapi orang lelaki ni hebat macam mana pun, dia pergi haji, pergi umrah, dia menangis. Tapi di masjid ni saya pernah baca khutbah buat menangis. Dia orang tak menangis tu. Dia buat. Orang lain menangis habis lah. Dia kontrol tu. Air mata jangan jatuh. Hinguis masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Berapa kali dah baca khutbah, kita tengok di atas tu. Kontrol tu. Jangan. Hinguis masuk dah. Hinguis tak boleh kontrol. Kan? Semua menangis. Bila semua menangis, saya kata tuan-tuan, mustajab doa lah. Mustajab doa lah. Dengan isteri ke dengan suami. Mustajab doa. Pakcik ni umur 82. Orang Sungai Limau Yan. Dia nak bangun, dia tak larat. Dia sakit lutut. Isteri dia duduk ujung, dia duduk sebelah saya. Dia angkat tangan. Ya Allah, sayu dengar. Kau bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang ku pakai ini ya Allah. Minta mati dalam kain ihram. Saya pun dengar, pakcik ni awak doa macam ni. Dia ulang kali kedua. Ya Allah, bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai ya Allah. Dia ulang kali ketiga, saya menangis. Pakcik ni awak doa macam ni. Selalu orang doa macam mana? Ya Allah, bagi murah rezeki ya Allah. Ya Allah, aku tak kahwin lagi, bagi kahwin. Ada yang pernah saya bawa tuan-tuan, bini duduk sebelah, dia duduk buat macam ni. Ya Allah. Ya Allah. Nak sebut tak berani. Tu, bini duduk sebelah. Duduk buat macam ni. Nombor dua. Ada jenis tu buat. Tuan-tuan pergi Mekah macam-macam. Tapi pakcik ni doa apa? Ya Allah, bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai. Ni, kain ihram dia pakai tu. Saya kata pakcik, saya pun tengok dah, pakcik, kenapa doa macam tu? Hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dia baca hadis Nabi. Ustaz selalu bagi tazkirah baca hadis ni. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan syurga. Kalau saya mati dalam kain ihram, tidakkah saya jamin syurga? Insya-Allah. Saya pun masya-Allah pakcik, awak doa macam ni insya-Allah dia kata. Kemudian tuan-tuan, habis wukuf, masuk waktu maghrib, kami jamak siap-siap. Kemudian saya kata jamaah, jom kita naik van, kita pergi Muzdalifah. Ini wajib haji. Muzdalifah. Kalau tak boleh pergi, kita buat tahallul sani. Tahallul sani ni maksudnya kita balik Mekah, kita tawaf, kita sa'i, kita dah dapat haji. Jom naik. Rupanya bila saya kata tak boleh masuk, balik sungguh. Di Mekah janganlah sebut bayar cash. Oh tuan-tuan, sebab tu kalau boleh jangan duk cakap aku tak lalu tak makan lah tuan-tuan. Jangan. Semua lalu. Jangan. Tak lalu lah ikan pula. Pakai tak makan lah tuan-tuan. Pernah tuan-tuan ada orang tu pergi umrah dengan saya. Ustaz tengok ayam tak lalu. Sampai ke balik tak lalu. Balik dia sapu semua. Dia tengok tak lalu. Sebab ayam tu dia nampak kulit tu macam kulit babi tu. Dia nampak macam mana. Kan ayam jenis tak goreng. Dia masak buang terus. Dia nampak kulit tu. Dia tak lalu saya. Tak makan ayam. Balik dia sapu ke KFC tuan-tuan. Tak dipakai ke kan. Ni. Bila kata macam tu saya kata tak boleh sungguh jam. Bila jam saya kata ya akhi driver Arab.
Zahmah fil Guddam, depan jam. Raha ilal Makkah, jom balik Mekah. Driver ni bila kata balik Mekah, seronok 5 jam jam. Bisurah, jam cepat balik terus. Allah sebut jam sungguh. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita cakap tak elok nak pergi Mekah, tuan-tuan mulut jaga. Saya pernah tuan-tuan ni pakai jubah ni, beli dekat Pekan Rabu di Alostar. Harga dia 180 ke 40 tau. Ni cantik ni, cantik. Kira kalau tak setrika pun dia tak perlu setrika, cantik. Kan? Sampai di Mekah saya dah buat apa nama umrah. Kawan saya Arab tengok jubah saya, ya akhi malabis jamil aina tashtari. Ni jubah hang cantiknya, beli kat mana? Dalam hati saya, tak payah tanya. 180 bro. Mulut tak sebut, hati jahat. Hati jahat tuan-tuan. Hati ni duk main. Jubah 180 bro, tu yang cantik. Hati ni macam tuan-tuan lah ni. Tengok saya kan, mulut senyum, dalam hati wajaknya ustaz. Lebih kurang macam tu lah. Ni hati ni main, hati main. 180 mahal. Dia bagi tahu dalam hati ni, tapi mulut senyum ya. Saya bawa jamaah dia salat mutawif dia tak pakai kain ihram. Jamaah pakai kain ihram ya. Kita pergi Tanaim. Kita pergi Tanaim, kita buat umrah. Nanti saya akan bawa tuan-tuan. Mutawif tak pakai lagi. Mutawif pakai di sana. Mutawif. Biasalah. Pernah baru ni ada seorang pakcik, jom pergi umrah dengan saya. Tak nak. Kenapa? Ni saya bawa bagus. Tak nak. Saya nak pergi dengan Andalusia. Yang bawa tu bagus. Cerita yang bawa tu orang panggil apa? Mutawasitah. Mutawasitah. Kepala otak dia. Saya kata mutawasitah tu bukan naik. Mampu dia Ustaz. Ni mutawif. Biasalah tuan-tuan. Mereka masuk pakai ihram daripada hotel, masuk dah semayang, saya masuk